Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Sabrina binti Azhari. Saya akan membentangkan berkaitan biodata Ibn Khaldun. Nama sebenar Ibn Khaldun adalah Wali ad-Din Abdul Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar. Beliau telah dilahirkan pada 1 Ramadan tahun 732 Hijriah di Tunis. Ibn Khaldun merupakan seorang pemikir dan ahli sejarah Islam. Beliau juga merupakan ahli yang pakar dalam sosiologi, ekonomi serta seorang pendidik yang terkenal pada abad ke-14. Seterusnya, kita pergi ke sumbangan Ibn Khaldun dalam ilmu sosiologi. Sosiologi adalah sains sosial, iaitu merupakan kajian tentang hukum masyarakat, perkembangan tamadun manusia dan proses yang berkenaan dengannya. Ibn Khaldun adalah pengasas ilmu sosiologi kerana beliau adalah orang pertama yang membicarakan tentang pembangunan mental, akal dan fizikal manusia. Beliau juga menerangkan konsep asabiah sebagai sifat semangat kekeluargaan dan nasab keturunan atau sesuatu suku bangsa. Seperti yang dipaparkan, berikut merupakan kitab yang dikeluarkan oleh Ibn Khaldun yang bertajuk Al-Muqaddimah. Topik utama yang dibincangkan adalah tentang tamadun, persatuan dan sejarah manusia. Beliau juga menulis tentang asas beberapa bidang pengetahuan iaitu falsafah sejarah, sosiologi, etnografi dan ekonomi. Penulisannya dipengaruhi oleh 3 faktor utama iaitu pandangan budaya, kedudukan sosial dan juga pandangan peribadinya. Seterusnya, saya akan menghuraikan tentang biodata antara tokoh tamadun Islam yang terkenal. Nama beliau adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Beliau digelar sebagai Ibnu Sina. Beliau juga turut dikenali oleh masyarakat Eropah sebagai Abu Sina. Beliau berbangsa Parsi yang dilahirkan di Afshana, Afghanistan pada 375 Hijrah bersamaan 985 Masehi. Beliau dikenali kerana banyak menyumbang dalam bidang perubatan dan falsafah yang sekaligus banyak mempengaruhi kebudayaan di Barat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syed Ashraf bin Hanafi akan membentangkan tajuk Sumbangan Besar Ibn Sina. Antara penulisan buku beliau adalah Al-Qana'un fi Al-Tib, The Canon of Medicine. Ia mempunyai 14 jilid dan ia menceritakan tentang konsep perubatan, medical material, penyakit berjangkit dan sebagainya. Kemudian buku kedua beliau adalah Kitab Al-Shifa, The Book of Healing. Ia menceritakan tentang logical, falsafah, sains, matematik, metafizik dan fizik. Kemudian buku beliau yang ketiga adalah Kitab An-Nayat, Book of Deliverance. Ia menceritakan tentang kebahagiaan jiwa. Kemudian kita pergi ke sumbangan Ibn Sina dalam dunia perubatan. Antara sumbangan beliau adalah mengkaji pengaruh hukuman di dalam penyakit, mencipta ubat bius, mencipta benang untuk menjahit luka, pembedahan, menemui penyakit-penyakit baru dan mengkaji punca dan kaedah penyelesaian. Beliau juga turut mengkaji perkara untuk mengelakkan penyakit berjangkit. Untuk biodata Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni, beliau lahir pada 4 September 973 M di Pasir dan meninggal dunia pada 1 September 1048. Beliau memperoleh ilmu pengetahuan daripada putera Raja Parsi iaitu Abu Nasir Mansur bin Ali Jilani. Beliau juga menguasai 2 buah tamadun besar, iaitu tamadun Arab dan tamadun Yunani. Beliau juga mempunyai hubungan erat dengan para intelek Islam dan Kristian. Seorang daripadanya ialah Abu Salm Masihi, seorang ahli fizik Kristian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hamim Yudin dan saya akan membentangkan sumbangan atau pencapaian Al-Biruni. Beliau mempunyai banyak sumbangan yang diberikan terutama dalam bidang astronomi, fizik atau matematik dan antropologi. Dalam bidang astronomi, kitab Al-Qanun Al-Mas'udi iaitu karya Al-Biruni sendiri merupakan kitab yang merangkumi ilmu tentang astronomi
dan ditulis pada tahun 1031 Masihi. Kitab ini mengandungi segala maklumat tentang astronomi pada ketika itu dengan sangat terperinci. Selain itu, penemuan Al-Biruni dalam bidang astronomi adalah astrolog, iaitu salah satu instrumen untuk mengetahui posisi sebuah planet. Dengan menggunakan astrolog, beliau dapat menentukan posisi terdekat dan terjauh sebuah planet dan bintang-bintang. Al-Biruni juga diakui sebagai astronomi yang mengatakan bahawa bumi berputar pada paksinya, yang mana bumi juga memiliki graviti atau daya tarik. Seterusnya, dalam bidang fizik dan matematika pula adalah beliau mengembangkan matematik, khususnya dalam bidang teori dan praktik aritmetik, bilangan aritmetik, teori nisbah, geometri dan lain-lainnya. Sumbangan terbesar Al-Biruni adalah pemikirannya dalam bidang matematik, iaitu konsep besar sudut segitiga 180 darjah dan memperkirakan nilai pi adalah 3.14 dan nilai 0.68 untuk sin 40 darjah. Beliau juga menghasilkan buku yang bertajuk Al-Qanun fi Ulumi Al-Hayati wal Nujumi, iaitu buku yang amat berharga yang menceritakan tentang ilmu perbintangan, matematik dan geografi. Akhir sekali, dalam bidang antropologi pula, Al-Biruni diangkat sebagai antropologi pertama di dunia. Beliau menulis secara terperinci berkaitan dengan antropologi manusia, agama dan budaya di Timur Tengah, Mediterania serta Asia Selatan. Beliau juga dipuji sejumlah ilmuwan kerana telah mengembangkan antropologi Islam. Itu sahaja daripada saya. Saya akan membentangkan tentang biodata tokoh Islam yang seterusnya, iaitu Muhammad Ibni Musa Al-Khawarizmi. Beliau berketurunan Parsi dan dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Beliau dilahirkan pada sekitar tahun 780 Masihi dan meninggal dunia pada sekitar tahun 850 Masihi. Beliau mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang luas dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometrik, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Selamat sejahtera, nama saya Ibrahim Kumar dan saya akan membentangkan tentang sumbangan-sumbangan tokoh Islam Al-Khawarizmi. Satu daripada sumbangan beliau ialah sumbangan dalam bidang geografi. Al-Khawarizmi telah membetulkan pandangan Ptolemy mengenai geografi, termasuk dalam melakar peta dunia. Beliau adalah antara saintis pertama yang melakar peta dunia pada tahun 830 Masihi. Beliau juga menyumbang dalam bidang astronomi. Hasil kerjaya beliau meliputi kerja-kerja berkaitan dengan jam, alat yang menunjukkan waktu dengan bayangan matahari, serta alat kaji bintang. Beliau juga menyumbang dalam bidang matematik. Antara cabang matematik yang diperkenalkan oleh beliau seperti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain lagi. Memperkenalkan penggunaan angka dalam karyanya De Murero Indorum yang berkaitan dengan aritmetik. Beliau juga menerangkan tentang angka sifar. Itu saja daripada saya. Terima kasih.